Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Tuan Dipertua, si anak tani letih bertani bermata layu, setia senyum manis berseri-seri. Soalan saya nombor 1, mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri KPLB. Sila Menteri Pembangunan Luar Bandar menjawab, tempoh masa 3 minit. Datuk Mentua, batang bukan sebarang batang, batang keras macam batu. Datang bukan sebarang datang, datang nak jawab soalan nombor 1. Datuk Mentua, terima kasih Yang Berhormat Sik. Cara bagaimana Kementerian Pembangunan Luar Bandar mengambil langkah untuk menggerakkan pekebun kecil getah dalam bidang keusahawanan adalah melalui 2 cara. Satu, melalui anak iaitu RISDA. Satu lagi melalui bapa iaitu kementerian itu sendiri. Jadi melalui RISDA kita menjalankan program pertama, program pembangunan usahawan. Kedua, kita memperkuatkan aktiviti ekonomi tambahan atau kita panggil AET yang melibatkan perkhidmatan makanan, servis dengan izin pembuatan, pertanian. Selain daripada itu, kita juga memperkukuhkan program pembangunan produk yang akan, kalau saya nak elaborate dengan lebih mendalam, mungkin ambil masa yang lebih lama. Kita juga mengadakan program pemasaran dan promosi. Ini semua ni di bawah RISDA. Selain daripada itu, sebagai bapa, kita memahami pembangunan usahawan untuk pekebun kecil getah, tapi juga kita ambil maklum bahawa KPLB ini besar, dia melibatkan pekebun kecil kelapa sawit dan juga regional development territory seperti Perda, Kedah, Kesedah. Justru untuk RISDA ni saja, sehingga 30 Mei 2020 kita telah melibatkan 7,749 pekebun kecil menerima manfaat daripada program tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Sila Sik, soalan tambahan pertama. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan diberikan. Dalam laporan RISDA sendiri pada tahun lepas, daripada 592,000 pekebun kecil, hanya 16,000 lebih kurang yang terlibat dalam usahawan yang diurus oleh RISDA sendiri. Jadi jumlah ini masih kecil. Dan apa yang dilihat di bawah sana, iaitu realitinya para pekebun kecil ini, mereka dalam keadaan dilema dan serba salah. Di mana komoditi getah ni sentiasa tidak stabil dan harga yang sentiasa rendah. Namun mereka mengatakan hanya mampu untuk terus menoreh getah dan mereka tidak ada kemahiran lain. Jadi soalan saya, Mak Menteri, adakah pihak kementerian mempunyai program pengupayaan motivasi kendiri untuk lebih serius para pegawai turun ke bawah ke desa, memperluaskan lagi seramai mungkin para pekebun ini terlibat dalam usahawan niaga dan tani. Dan kedua soalan Mak Menteri, adakah pihak kerajaan akan membuat dasar baru untuk membantu para pekebun kecil ini, iaitu apabila umur pokok getah sudah matang dan hasil pengeluaran mula bertambah selepas 6 tahun, apakah kerajaan berhasrat untuk memberi geran tahunan kepada mereka? Terima kasih. Sila Menteri, 1 minit. 2 perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sik. Terima kasih Yang Berhormat Sik kerana saya faham Yang Berhormat Sik, pengundi-pengundi Yang Berhormat Sik semua majoriti ni adalah pekebun kecil getah. Saya Ya, betul, Mak prihatin Menteri, betul. Dan berasa amat ihsan dan kesian kepada rakan-rakan di SIK. Saya dah beberapa kali pergi ke situ sewaktu Yang Berhormat belum jadi wakil rakyat lah. Justru itu untuk memastikan yang program motivasi dan kendiri, saya akui bahawa total pekebun kecil ada 200,000. 200,000. Bilangan yang saya nyatakan tu memang kecil, 7,000.
Tapi sejak kebelakangan ini kita memberi tumpuan yang khusus. Kalau dulu kita hanya beri peruntukan kepada Risda 20 juta setahun dengan bantuan maksimum, umpamanya AET, maksimumnya 20,000 maksimum. Tapi sempena COVID ni, untuk tahun ini kita tambah jadi 40 juta. Jadi lebih ramai. Saya berbincang dengan para pegawai bahawa kita mementingkan bukan sangat kepada output, tetapi kepada outcome. Berapa banyak yang kita beri bantuan pada mereka, pegawai kita follow up supaya mereka-mereka ini betul-betul kendiri dan keluar daripada kemiskinan dan tidak bergantung kepada hasil getah semata-mata. Jawapan kedua, Datuk Yang Dipertua, sama ada kerajaan akan berhasrat untuk menambah grant. Ya, 1 hingga 5 tahun tu daripada wang ses mereka. Kebanyakan perubahan kecil kata itu duit mereka. Kerana 9 sen untuk produktiviti getah disimpan oleh Risda untuk ses. 4 sen tu kita bagi kepada lembaga getah, 4 sen untuk research. Memang tak cukup. Tapi kalau ada idea daripada Yang Berhormat Sik supaya daripada 6 ke 20 tahun akan diwujudkan satu grant tahunan khusus bagi memastikan yang produk latex tu yang bersesuaian dengan COVID-19, produk ini akan digunakan. Ini adalah satu cadangan baik. Kita akan bincang dan kita akan kaji secara mendalam. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan yang kedua, saya jemput Yang Berhormat Hang Tuah Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Timbalan Bertua pergi ke Mersing mencari pari singgah di Pekan mencari sarapan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, mohon jawapan soalan tambahan. Yang Berhormat Menteri, kita tahu bahawa dalam sektor getah ini di peringkat huluan kita sentiasa berhadapan dengan cabaran kemiskinan. Tapi di peringkat hiliran kita ada syarikat konglomerat besar yang menjana keuntungan berbilion. Jadi apakah kementerian mempunyai cadangan untuk mencari jalan bagaimana untuk memastikan agar pekebun-pekebun kecil ini dapat keluar daripada kepompong kemiskinan dengan satu pendekatan yang lebih holistik bagi menyesuaikan ketidakstabilan ini, ketidakadilan ini pada saya. Di peringkat huluan miskin, di peringkat hiliran kaya. Jadi yang ni saya percaya Yang Berhormat Menteri mungkin ada perancangan ke arah itu. Terima kasih. Terima kasih. Hang Tuah Jaya, sila Menteri 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Hang Tuah Jaya. Patutnya Yang Berhormat Hang Tuah Jaya boleh jawab sewaktu Yang Berhormat menjadi timbalan di kementerian yang agak sama yang menjaga pekebun kecil. Jadi Yang Berhormat tak perlu tanya saya, Yang Berhormat perlu tanya diri sendiri. Tetap jawab. Datuk Yang Bertua, saya nak nyatakan bahawa memang betul Risda sejak tahun 73 dia dibina untuk membantu pekebun kecil. Ekoran daripada itu kita bantu pekebun kecil dan memastikan mereka sentiasa dibela. Pada waktu yang sama teknologi berkembang sehingga produk-produk yang berkaitan dengan getah apatah lagi dalam suasana COVID-19 mendapat pendapatan berlipat ganda. Tapi jangan bimbang, kita suka mereka berlipat ganda kerana tiap-tiap RM1 yang mereka untung, 26 sen pergi kepada lembaga hasil negara. Itu kita tak bimbang. Tetapi kalau Risda nak berkecimpung dalam downstream yang melibatkan jutaan ringgit, kita tidak akan compete dengan mereka. Kita ada cadangan di mana lembaga getah mempunyai satu IP yang saya difahamkan sedang dibina. Daripada IP ini, daripada latex, kilang yang biasa kita semua tahu, air busuk lah. Air busuk ni kalau kita wujudkan, IP-nya dah ada, kita akan dapat satu jenis protein untuk makanan animal protein food. Dan kalau ini kita dapat bangunkan dengan secara berskala besar, Risda boleh menjadi
rakan kongsi kepada IP ini dan dia akan dapat menyelesaikan jurang yang Hang Tuah Jaya beritahu. Sekian, Datuk. Terima kasih Menteri. Pertanyaan jawab di seterusnya saya ingin menjemput Tuan Chong